Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Nelly nak kena baca doa apa? Makan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqana wa qina azabana. Amin. Pandai dia. Kurma ya. Bismillah. Yang tadi beli ke? Dekat Kuala Lumpur ni kau nak dengar azan, kena tengok TV lah ya. Kalau kat kampung tu senang, rumah pun dekat dengan surau. Bunyi kentung tu azan bukalah. Habis tu ni kalau kata tiba-tiba tak ada karen, lampu tak ada, nak dengar azan kat mana korang? Alamak, tak risau. Sekarang kan dah zaman milenium. Buka je dekat phone tu, ada app azan kat situ. Bila je dah, boleh dengar. Oh, dekat handphone tu boleh buat. Boleh. Kan ada app azan. Manalah mak tahu. Mak tahu telefon je lah. Mak, dia dah sonok sangat Mak dapat buka puasa dengan kita orang semua kat sini. Rasanya macam tak pernah kan? Pernah kot. Tak pernah Yelah kan. Mak kat kampung lah kan. Tak pernah ya. Itu dia antara sedutan filem drama Jom Mak Raya KL. Saya tahu boleh orang kata berkaitan juga dengan ini kita kat rumah tu yang berbeza cara berbukanya kan. Dan kalau kita nak tahu juga bulan puasa ni lah boleh dengar orang baca doa buka puasa kuat-kuat. Betul. Dan hari ini sempena topik kita hari ini kita nak kenalkan tetamu kita di studio. Saya bersama dengan Cik Muhammad Saiful Bahari Osman selaku perunding motivasi kita untuk hari ini. Assalamualaikum Cik Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatin. Sihat? Macam mana Ramadan kali ini? Alhamdulillah sihat. Orang berumur macam ni lah. Okey, di sana. Tapi Farin jangan ketawa lebih-lebih. Betul. Di sana kejap lagi kita akan kongsikan. Dan Cik Saiful, kita nak mulakan untuk topik kita hari ini keberkatan Ramadan tu. Kalau boleh secara generalnya lah, pengertian tu apa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya iaitu saudari Fatin yang di atas pertanyaan tentang takrif yang kita nak bincangkan hari ini tentang keberkatan Ramadan itu. Baik, apa yang saya nak bawa hari ini tentang maksud ataupun intipati yang ada dalam keberkatan tu. Orang sebut Fatin, tapi apa benda yang ada dalam keberkatan? Rupa-rupanya dalam keberkatan ni dia terkandung dua sifat, iaitu kebaikan dan juga kebajikan. Okey. Dia tak boleh dipisahkan. Therefore, daripada dua sifat itulah maka dia memiliki ciri-ciri, iaitu sesuatu perkara tersebut mendatangkan keberkatan yang dipengaruhi oleh dari sudut fizikalnya dan jasmaninya. Tapi sebelum pergi jauh Fatin, untuk memahami dulu topik yang kita cuba bincangkan pada hari ini, saya nak bawa apa yang dikaji oleh Thomas J. Stanley dalam buku dia yang bertajuk, kalau tak salah saya, Million Mind. Dia mengatakan bahawa ada 100 ciri-ciri yang akan mempengaruhi IQ seseorang. Okey, antaranya? Antaranya, saya tak sebut 100. Saya sebut 3 saja yang utama. Yang pertama dia kata apa? Kejujuran. Yang kedua adalah berkaitan dengan disiplin. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan apa, Fatin? Pergaulan. Okay. So, sedar tak Fatin? Kalau kita tengok, kenapa kejujuran tu yang pertama? Apa kaitannya kejujuran tu dengan Ramadan? So, Ramadan ini adalah sesuatu bulan yang mana Tuhan jadikan untuk seseorang hamba tersebut berlaku jujur kepada Tuhan. Contoh. Fahrin dekat rumah walaupun duduk seorang-seorang, dia tak akan minum air. Wow. Nampak? Sebab apa? Sebab waktu itu dia cuba jujur dengan Tuhan. Bererti IQ dia pada ketika itu adalah pada IQ yang terbaik. Untuk membentuk IQ dia menjadi IQ yang terbaik. Subhanallah. Itu yang dikatakan apa tu? Keberkatan dengan hadirnya Ramadan. Ada kebaikan, ada kebajikan di dalamnya. Dan ciri-cirinya nanti kita sambung. Kita sambung. Kita sambung. Okey, sebelum kita nak sambung tu, kita nak ke sana sekejap bersama dengan Abang Zahir di sana tu. Ada tetamu bersama beliau. Okey, baik. Okey.
Cik Saiful patut kena tanya dengan Fatin tu juga tu sebenarnya tu. Apa dia buat di bulan Ramadan ni kan? Dalam rumah tangga dia tu untuk menambah dia punya berkat pahalanya insya-Allah. Okey, baik, di studio bersama kami bukan saja Cik Saiful tapi pasangan ini bersama dengan kita, nak kata pengantin baru tak pengantin baru, tapi bagi saya pengantin baru lagi lah ni. Kerana ini adalah Ramadan dan juga mungkin raya yang pertama bagi mereka berdua. Kita terus saja bersama dengan tetamu kita, Jasmine Hamid dan juga Nazmir Abdul Rahim. Apa khabar? Sama pengantin baru. Baru-baru suam kuku lah. Okey, tapi betul kan yang saya katakan tadi bahawa ini adalah Ramadan dan juga Syawal pertama bersama. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, jadi mungkin memandangkan ini yang pertama, topik kita keberkatan Ramadan. Jadi bagaimana kongsikan pengalaman Ramadan pertama bersama berdua ni? Ya. Macam saya dah lama hidup seorang-seorang kan. So selama ni saya cuma berpuasa dan juga berhari raya bersama dengan keluarga dan anak-anak. Tapi kali ini Allah kirimkan seorang suami untuk saya. Bermakna tanggungjawab saya dah bertambah. Maknanya kalau dulu saya cuma sediakan makanan untuk keluarga dan anak-anak, jadi lebih kurang pun tak apalah. Kan? Tapi kali ini saya kena tanya suami, awak nak makan apa? Sweet kan. Tapi itu tadi yang menarik. Sebenarnya itu yang kita katakan tadi sebenarnya. Apabila kita berseorangan, apabila berdua, sebenarnya keberkatannya juga berbeza. Okey, bagi Nazmi sendiri, bagaimana pengalaman menjadi seorang suami? Tadi tu suami dikirimkan, suami kiriman Tuhan. Alhamdulillah, tu sebenarnya itu pengalaman yang berharga untuk saya lah pada tahun ni kan. Tu cakap berkat betul lah. Cakap satu berkat mak bapak dan saya pun ditemukan begini. Syukur sangat. Sebab sebelum ni seorang-seorang dengan family adik-beradik. Tapi dia sebab dah ada isteri dan dah bergelar suami tu, alhamdulillah bagi saya. Syukur alhamdulillah. Bukan orang kata, sekarang seronok lah you dah ada orang jaga makan pakai, apa benda semua. Bukan. Kata, sebenarnya kita sepatutnya kita kena betulkan. Orang kata apa? Persepsi macam tu. Patutnya kita kena cakap, seronoknya kita dapat beramal ibadat bersama-sama, mengumpul pahala bersama-sama. Sebab kalau ada ikutkan orang nak jaga makan minum, jaga pakai semua, baik kahwin dengan bibi. Yelah. Kan? Kadang-kadang kita pun boleh kata, kadang-kadang kita pun pandai jaga diri kita sendiri. Tapi apabila kita sebenarnya kehidupan ni memang hakikatnya hidup berpasangan, dan itulah sebenarnya keberkatan yang kita cakap. Okey, antara aktiviti-aktiviti bersama baru yang perasaannya berada dalam bulan Ramadan ni, apa yang sebelum ni tak buat sekarang dah buat bersama dah, kongsikan dengan kita. Apa aktiviti? Masalahnya sekarang ni kami yang pergi syuting sama-sama. Saya nak berkongsi dengan para penonton kan, sebenarnya pasangan ni sebelum mereka berumah tangga, yang tahu-tahu saya terkejut je mereka dah berumah tangga lama dah sebenarnya mereka bersama. Dan juga alhamdulillah akhirnya disatukan. Dan cuma biasa kalau ikut pergi syuting tu kan saya dah nampak lah. Tapi yang ini ni bagaimana di rumah dah ada hidup bersama ni? Yalah, maknanya sekarang ni kalau dulu kita boleh kadang-kadang kita pergi buka puasa sama-sama. Ini tiba, sahur sama-sama. Saya bangun sahur. Sebab dulu kalau kita, kadang-kadang kita bersama pukul 1, pukul 2 kita boleh sahur dah kan. Tapi bila dah dengan suami ni, terpaksalah pukul 5 kita kena bangun juga sahur. Walaupun kadang-kadang ada hari cuti saya, tapi saya tetap bangun juga. Okey, itu mungkin sedikit saya nak kembali pada Cik Saiful lah. Memang kita dengar cerita bersama mereka ni memang secara santai, bergelak ketawa. Tetapi di celah-celah itu terselitnya keberkatan, pahala yang amat hebat hidupnya sebagai pasangan suami isteri. Itu kita kembali dengan Fatin tu, yang kalau Fatin ada kat sini dah macam nak beranak pula dah. Baju sama apa? Sama warna baju. Okey, kita nak terus dengan Cik Saiful. Kalau tadi kita dah kongsikan pengertian, ada juga rata-rata yang kurang faham dalam kita menyambut Ramadan ni, kebersamaan itu penting. Lagi-lagi kita mendapat rahmat dalam Ramadan itu sendiri. Apa sebenarnya Cik Saiful ciri-ciri keberkatan Ramadan itu sendiri? Okey, terima kasih. Satu soalan yang bagus yang Fatin cuba share dan saya akan kongsikan dengan semua penonton yang ada pada hari ini. So apa yang sahabat saya sebelah sana, Puan Jasmine dan juga Nazmi ceritakan tadi, So bab katanya saya petik kata-kata yang pertama tadi tu. Sekarang dah kena masak untuk suami. Nampak?
Tak. jadi sebenarnya ciri-ciri, di antara ciri-ciri yang menampakkan sesuatu keberkatan itu Allah hadirkan, Tuhan hadirkan dalam bulan Ramadan kepada sesebuah keluarga tersebut. Dia mengandungi dua yang saya katakan tadi, iaitu dari sudut fizikalnya dan dari sudut jasmaninya. So fizikalnya apa? Fizikalnya dulu kalau hari-hari biasa mungkin kita susah nak ibu-ibu lah yang mungkin yang ada peluang yang agak sukar untuk memasak, tapi bulan Ramadan ni kena terkejar-kejar balik untuk siapkan makanan untuk anak-anak dan sebagainya. Dan harus diingat sebenarnya ramai di antara masyarakat dekat luar sana terlepas pandang makan bersama. Waktu yang Tuhan hadiahkan kepada semua ahli keluarga, ada waktu untuk makan bersama, itu juga merupakan di antara ciri-ciri keberkatan yang nampak dari sudut fizikal yang Tuhan turunkan bila waktu Ramadan. Sebab apa? Sama-sama tengah tunggu azan. Kan, so sama-sama duduk dan jangan lupa para ibu, para bapa semua, 5 minit ataupun 10 minit sebelum berbuka adalah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. So ambil peluang dan ruang tersebut. Itu dari sudut fizikalnya. Baik, bila fizikal tu kita dah buat, Fatin, maka secara tidak langsung keberkatan itu juga sebenarnya lahir kepada jasmaninya. Apa dia? Waktu kita berbuka, Fatin, kan, bila anak-anak ada dekat depan, kita dah penat masak-masak ni semua, bila suami makan, anak makan, kadang sampai habis, kita rasa apa? Kita rasa bahagia, puas. Sebenarnya itulah keberkatan dari sudut jasmani. Allah memberikan kebahagiaan ke dalam jiwa kita asbab perbuatan fizikal yang kita lalui tadi. Nampak? So, inilah yang kadang-kadang terlepas pandang kita sebagai manusia untuk mensyukuri keberkatan yang dah memang Allah hadirkan ke dalam rumah tangga tersebut. Subhanallah. Sejuk saya dengar sebenarnya. Okey, kejap lagi kita akan sambung lagi soalan Encik Saiful. Tapi sebelum tu kita nak bawa pemerhatian penonton untuk kita saksikan dan dengarkan apa kata rakan-rakan kita di luar sana. Keberkatan Ramadan bersama dengan insan tersayang. Ramadan kali ini yang sangat penuh bermakna berbanding Ramadan sebelum ini. Alhamdulillah, syukur terhadap Ilahi, Ramadan kali ini yang sangat penuh bermakna. Dapat berbuka puasa sekali, bersahur sekali, solat tarawih berjemaah. Pendapat saya, keberkatan Ramadan membawa erti kepada kebaikan dan kebajikan bagi umat Islam. Setiap Ramadan saya dan keluarga meraihkan bulan mulia ini dengan bersederhana agar dapat merasai keberkatan bulan Ramadan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Pada pendapat saya, bulan Ramadan ini berbeza dengan bulan-bulan yang lain, di mana orang yang melakukan amal pada bulan ini akan mendapat keberkatan dan pahala. Cara saya mendapat mengejar keberkatan ini bersama keluarga adalah dengan cara mengajak mereka bersama-sama menunaikan solat fardu dan tarawih secara berjemaah sepanjang bulan Ramadan ini. Yang kedua, berbuka dan bersahur bersama-sama, termasuk membantu isteri dalam menyediakan juadah berbuka dan bersahur. Bulan Ramadan adalah apabila masing-masing semuanya berada dalam keadaan sibuk dan kita akan meraihkan pada hari itu dengan makan bersama-sama yang tersayang. Dengan itu kita akan meraihkan rasa kesyukuran, rasa kenikmatan bersama-sama nikmat yang Allah izinkan. Cara saya mengejar keberkatan bulan Ramadan adalah dengan menyediakan juadah berbuka puasa bersama dengan yang tersayang. Kita mampu mengeratkan kasih sayang dengan air tangan bersama orang yang sering support kita, yang sering memberi sokongan saat kita sedih, saat kita rasa gembira. Itu dia perkongsian daripada penonton-penonton wanita hari ini di luar sana. Dan kita tidak kurang juga menerima komen-komen dan juga perkongsian di live Facebook WHI TV3 ini. Antaranya dari Natirah Muhammad Yusof. Katanya bulan Ramadan mendidik kita untuk melakukan yang baik-baik, terutama dalam rumah tangga. Pada bulan Ramadan, kebanyakan aktiviti dilakukan bersama. Berjemaah, berbuka, bersahur, solat, tadarus dan mengemas. Jadi segala kebaikan itu ada baiknya diteruskan pada bulan-bulan lain jika sama-sama ada matlamat untuk harmoni sepanjang tahun. Nah, sebenarnya bukan sepanjang tahun, dia til jannah. InsyaAllah. Betul. Okey. Kadang-kadang bila ada di kalangan individu kan, mereka dua sana, kadang-kadang mereka rasa lebih senang hidup sendiri, mereka rasa pandai berdikari dan sebagainya. Tapi bagi mungkin pasangan ini, Jasmine dan juga Nazmi sendiri, apa perasaan, perbezaan yang boleh kita kongsikan bersama para penonton yang mungkin masih lagi berseorangan, masih lagi sendiri, tentang nikmatnya bersama keberkatannya dalam bulan Ramadan terutamanya? Macam saya dah lama bersendirian ya.
Sebab dulu saya pernah cakap, aku lagi seronok duduk seorang. Tak payah pernah nak cakap, fikir. Ya, pernah saya terfikir. Okey. Tak payah nak fikir pasal itu, pasal ini apa semua. Fikir pasal anak-anak aja. Tapi hari demi hari mengajar kita, dan kita pun dah macam-macam kita belajar. Dan saya rasa macam, ya Allah, Tuhanku, kalau kata ada jodoh untuk aku, kirimkanlah seorang yang baik, yang soleh, yang boleh mendidik aku untuk masuk ke dalam syurga Firdausmu. Dan kata sebab saya tak nak menidakkan, dan kita sebagai seorang Muslim tidak boleh menidakkan takdir Allah, apa yang ditentukan oleh Allah. Jadi dalam tahun 2021 Allah telah kirimkan saya seorang suami, dan sekarang ni saya berpuasa bersama dengan seorang suami, dan saya merasa, ya Allah, Tuhanku, inilah ketenangan yang aku cari. Berkatnya kan, sebab kita dalam pasangan yang halal. Okey. Saya juga nak tanya, macam mana boleh tiba-tiba datang tu, inilah orangnya. Ramai tak tahu. Padahal dah kenal dia dah berapa 8 tahun. Betul. Memang betul. Sebab ada a few kawan-kawan cakap, biasalah kadang-kadang jodoh depan mata tak nampak. Jodoh yang jauh yang kau cari. Itulah dia sebenarnya. Macam Nazmi pun dia tak tahu. Kan macam mana kita tiba kata, ini saya pula yang jadi isteri dia. Padahal ikutkan umur kami 12 tahun ya jarak ya. 12 tahun. Jadi dia cakap, dia pun berdoa kata, tak apa. Kata, kau pun cuba dulu kau lah. Dulu sekarang dah sayang lah. Kau pun kena doa umur kau pun dah berapa dah. Jadi, kau kena minta orang, minta dengan Allah, kirimkan seorang isteri yang boleh berkongsi hidup dengan kau dan sayang kau dan sayang keluarga kau. Terutama sayang mak bapak. Itu kan? dululah. Itu dulu. Dan akhirnya, tapi kau tahu tak siapa orang tu, Nazmi? Tak, lepas tu. Kau kena cari bini begini. Dan last sekali. Lah, aku punya. Allahu Akbar. Aku? Allahu Akbar. Kan dahsyat. Tapi itu dinamakan jodoh. Okey, Nazmi sendiri, okey, dengan perbezaan jarak usia dan sebagai seorang jejaka lah dulu yang bersendirian dan sebagainya. Kali ini dah ada seorang isteri. Okey, lebih-lebih lagi Ramadan yang pertama, Syawal yang pertama ni. Bagaimana rasa macam orang kata, kalau orang kata tu rasa settle tak? Rasa macam selesai tak? Ataupun apa cabaran baru? Jujur, I tak marah you tak, pun. secara tak betulnya sebenarnya, secara jujurnya bagi saya lagi lapang hati saya. Bila sebelum ni kita bujang dengan dah ada fasa ke perkahwinan, saya rasa lagi tenang hidup saya. Lagi berkat sebenarnya. Bila kadang-kadang hubungan tu kita tak tahu jauh mana, tapi itulah Allah punya penangan kan. Itulah syukur sangatlah. Hati lagi tenang. Dan mungkin ini juga perasaan saya yang pernah saya rasa. Mungkin bagi Nazmi sendiri, adakah Nazmi rasa kita lebih fokus dalam kehidupan kan? Satu benda yang saya perasan, saya lebih bertanggungjawab. Dan kita kena ingat juga dalam tanggungjawab seorang suami itu terselit juga pahala-pahala yang banyak, sangat besar. Betul. Sebab saya kata, bila orang kata rumah tangga ni lubuk pahala, lubuk rezeki. Jadi ternyata daripada raut wajah, bahasa tubuh mereka berdua, ternyata kita nampak ke semua itu. Dan saya macam saya ada pengalaman kan, dan saya selalu ingatkan Azmi, cakap kena bagi tahu dia apa yang perlu dilakukan oleh seorang suami, especially kalau kata bagi makan kepada anak dan isteri at least 2 kali sehari sehingga kenyang. Saya kata bukan saya nak mengajar, tapi saya tak nak you nanti jatuh dosa kalau you tak lakukan itu. Pesanan. Benda-benda yang macam tu. Tapi Nazmi tu pernah cakap dengan Jasmine, kata awak kena cari jodoh, tak bolehlah hidup seorang gini tak pernah. Dia tak ada fikir benda macam tu, betul. Berani ke cakap dengan kakak dia? Tapi akhirnya orang tu adalah beliau. Okey. Baik, kita tinggalkan Jasmine dan Nazmi. Kita kembali bersama mereka sebentar saja lagi. Kita kembali bersama dengan Fatin dan juga Cik Saiful. Silakan. Ya, terhibur kita kan tengok kebahagiaan mereka. Baik, kita nak teruslah. Tadi kita dah sentuh mengenai pasangan suami isteri. Tapi Cik Saiful, keberkatan dalam Ramadan ni, bagaimana pula mereka yang masih bujang? Kalau tadi kita tanya bagaimana perbezaan selepas berkahwin, mereka yang bujang ni bagaimana untuk mereka mendapatkan rahmat dalam Ramadan? Okey, terima kasih Fatin. Satu soalan yang bagus yang kita tidak melupakan. Penonton kita juga ada yang bujang. So, baik, bagi yang bujang, sebenarnya kalian juga adalah individu yang berhak untuk mendapat keberkatan tersebut, sebab rahmat Allah itu meliputi keseluruhan makhluknya. Tak kisahlah manusia ke binatang ke tumbuh-tumbuhan ke semuanya. Dan apa antara implikasi yang kita dapat lihat, ciri-ciri fizikalnya bila mana kita duduk dalam Ramadan ini, yang Allah seolah nak beri keberkatan itu kepada diri kita. Antaranya yang bujang. Ini termasuk yang jarak jauh. Yang jarak jauh pun PJJ sama, yang jarak jauh, PJJ dan sebagainya. So kalian dilembutkan hati oleh Tuhan untuk apa? Berinfak.
So perbuatan berinfak tu Fatin, yang berinfak tersebut iaitu memberi makan kepada orang miskin, memberi makan kepada anak-anak yatim dan sebagainya. Pada bulan Ramadan ni kalau kita dapat lihat, banyak rumah-rumah anak yatim, rumah-rumah orang-orang tua dan sebagainya yang menerima kunjungan dan infak-infak Ramadan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pada ketika ini hati seseorang itu Tuhan lembutkan. Dan untuk orang yang bujang, dia boleh rebut peluang ini. So bila fizikalnya perbuatan tersebut dilakukan, maka saya petik daripada jiran sebelah tadi kata apa? Mendapat ketenangan. Saya ambil aura Farin sebenarnya Fatin, sebab hari ini saya nampak dia lain macam sikit. Dia sangat lain macam. Dia sangat lain macam. Dia sangat teruja hari ini. Ketua kampung. Kan? Okay. So asbab dengan kita berinfak tersebut, maka secara tidak langsung hadiah yang Tuhan berikan, fizikal kita lakukan, hadiah jasmani apa Tuhan kirimkan, iaitu ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Therefore, ramai orang dia merasakan bila duduk dalam Ramadan jiwanya tenang, hatinya lapang, dia rasa lebih bahagia dan sebagainya. Itu mungkin antara sebab-sebab dan ciri-ciri dia sedang mendapat keberkatan Ramadan. InsyaAllah beruntungnya kan. Okey, macam mana pula Cik Saiful untuk kita menyalurkan implikasi itu kepada anak-anak kita daripada rahmat peranan ibu bapa itu sendiri. Kadang-kadang ada juga ibu atau bapa yang mereka perlu mencuri masa. Tak semua sama yang boleh balik buka puasa. Bagaimana sebenarnya untuk mereka mencari juga ruang mendapat rahmat tu? Okey, dia bila pergi kepada anak-anak ni, satulah yang saya nak pesan kepada para ibu bapa. Jangan terlalu mendesak dan memaksa anak-anak kalian tu untuk berpuasa kalau dia tak mampu. Contohnya masih lagi kindergarten, 4 tahun, 5 tahun. Biar dia lakukan perkara ataupun ibadah puasa tersebut mengikut kemampuannya. Sebab kita faham yang menjadi kewajipan yang kita asuh dia adalah solat tu dulu. So baik, untuk anak-anak ini, macam soalan Fatin tadi, bagaimana, apa yang patut ibu bapa buat? So of course memberi galakan kepada mereka, nombor 1. Nombor 2 adalah ni yang paling utama, iaitu apa dia? Contoh. Tunjukkan contoh di hadapan mereka. Apa dia? Melalui puasa ni adik tak boleh curi-curi minum, tak boleh curi-curi makan, kena jujur. So semua perbuatan-perbuatan ini bila anak tersebut faham dan dia buat. So saya tersentuh hati semalam, anak saya dekat sekolah kena panggil balik, dia muntah. So dia kata sakit perut dan sebagainya. Bila mak dia desak dia untuk berbukalah, adik tak nak sebab nanti tak cukup 30 hari. Dia memang nak puasa. Dia memang nak berpuasa. Jadi subhanallah, saya kata saya 8 tahun pun macam Farin juga. Mungkin waktu tu dindong-dindong, mungkin kan. Jadi di situ sebagai seorang ibu bapa, so kita dapat lihat bahawa Allah sedang mengirimkan satu hadiah ke dalam jiwa anak-anak kita untuk anak-anak kita itu memahami dan menghayati apa yang ada di dalam Ramadan itu. Yang saya katakan tadi, dia ada keberkatan, dalam keberkatan itu mengandungi kebaikan dan juga kebajikan. Masya-Allah. Baik, Cik Saiful, ini mungkin soalan terakhir lah yang kita tahu keberkatan dalam Ramadan ini untuk kita semua mencuri peluang ni untuk kita betul-betul banyakkan ibadah. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita selepas Ramadan ni kita nak kekalkan ibadah tu? Ini soalan yang bagus. Bagaimana isunya kita nak istiqamah, kita nak kekal. Orang kata apa yang kita buat rutin dalam Ramadan ini, ke masjid dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya, kekal istiqamah sampai luar Ramadan. Baik, nombor 1 Fatin, nak mendapat keberkatan dalam bulan Ramadan ini, dia tidak boleh lari daripada 2 perkara, iaitu perbuatannya adalah beriman, kemudian dia bertakwa. Sebab 2 perbuatan ini, maka dia akan lahirlah keberkatan Ramadan itu untuk dia continue, dia akan teruskan, dia akan mudah untuk buat selepas habis Ramadan. Sebab apa? Tarbiyah 30 hari tersebut cukup cantik kerana hasil daripada hati, nawaitu dia yang beribadah pada Ramadan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bukan sebab nak tunjuk, bukan sebab nak riak dan sebagainya, tak ada. Dan insya-Allah seperti topik kita hari ini, maka bila barakah itu dia dapat pada bulan Ramadan itu, hati dia mudah untuk continue selepas Ramadan. Yang menjadi masalah, ramai orang terlepas pandang untuk mendapatkan iaitu keberkatan pada Ramadan itu, supaya dengan barakah itu dibawa selepas Ramadan. Kena terus istiqamah. Kena terus istiqamah. Okey, kita nak terus ke jiran kita di sana tu, Farin. Jiran rumah sebelah. Okey. Baik, okey, kita dah sampai ke penghujung topik kita pada hari ini, dan kita juga nak bertanyakan pada pasangan ini tentang keberkatan Ramadan dan juga mungkin aktiviti-aktiviti yang dirasakan bahawa sekarang ni dah cantik akan diteruskan sampai bila-bila. Daripada sekecil-kecil orang kata kalau bukan bulan Ramadan, bagi air tu pahalanya sebanyak tu. Tapi kan bagi air kat suami berganda-ganda ni bulan Ramadan ni. Okey, kongsikan bersama dengan penonton.
Itulah maknanya kalau saya sesibuk mana pun sekalipun saya, sepenat mana pun saya sekalipun, walaupun kami bekerja bersama, saya tetap akan menyediakan juadah baik berbuka, baik pun puasa untuk suami sebab saya nak kaut pahala sebanyak yang mungkin. Cantik. Itu dia. Okey, Nazmis ni bagaimana? Mungkin ada pesanan kalau mereka luar sana tu kalau kata Ramadan ni kalau berpasangan lebih seronok daripada sebelumnya. Bila cakap lagi apa je? Kalau dulu orang kata kita kena bangun sendiri kan. Dia cakap dia masak dah. Sekarang ni saya selalunya suami yang bangunkan saya. Bangun dah masak sahur. Sebab dia sekarang ni seronoknya bila kami dapat berbuka dan bersahur bersama. Itulah beza dia dan kita insya-Allah kita akan lakukan benda ni sehingga jannah. Dan saya pasti sebenarnya bulan Ramadan ini juga lebih mengeratkan lagi silaturahim keluarga dan juga pasangan pengantin baru ni. Okey, sekali lagi tu ucapkan terima kasih kepada Jasmine Hamid dan juga Nazmi kerana bersama dengan kita dan tidak ketinggalan juga sahabat saya di sana Cik Saiful yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Topik kita keberkatan Ramadan dan semoga Ramadan ini membawa keberkatan yang berlipat kali ganda bukan sahaja pada pasangan suami isteri tetapi juga kepada sebuah keluarga. Jadi kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Wanita Hari Ini.